itu Wabi. Mungkin dalam satu konteks yang lain ada beberapa pandangan luar yang saya pun dengar juga di kalangan parti-parti Pakatan Harapan itu sendiri, amanah sebenarnya dilihat lebih kukuh. Kerana apa? Dalam mengambil kira mereka-mereka yang menyebabkan jatuhnya Pakatan Harapan ini adalah luar daripada amanah. Amanah tidak terpalit setakat ini. Ya, kecuali satu kes lah. Satu kes, tapi itu di Perak, itu pun state. Itu peringkat state. negeri. Ya. Bukan di peringkat nasional. Alhamdulillah. Jadi atas kata apa firm ataupun nampak kejituan itu, maka memang nak digambarkan dalam Pakatan Harapan, amanah pun tutup begitu. Jadi mungkin itulah mainan-mainan yang sedang digambarkan. YB pun dah malang begitu. Sepatutnya kalau kiranya benar amanah menunjukkan satu sikap yang baik, kejituannya, soal kredibiliti ahli-ahli parlimennya dan wakil rakyatnya, maka sepatutnya kami digunakan sebagai contoh untuk disaingi oleh rakan-rakan yang positif punya competition lah. Maknanya diorang pun nak yang seperti itu kan, dan gunakan amanah ni sebagai contoh ikutan dari sudut itu. Bukan nak kata alah macam cara UMNO lah, kami penyamun, mereka pun penyamun juga. Ataupun kami kami ada yang lompat, diorang pun ada yang lompat juga. Kenapa nak buat macam tu? Betul. Sebab menggunakan amanah dalam kekalahan PRK Slim ini, yang umpamanya amanah cukup-cukuplah membuat kerja yang seolah-olah dilihat tidak berfaedah dan masa untuk mengukuhkan Pakatan Harapan. Walhal mungkinlah pandangan ini mereka terlupa yang bagaimana amanah juga orang kata apa, antara parti yang bagaimana amanah dilihat begitu fleksibel dalam pengagihan kerusi hingga terbentuk Pakatan Harapan peringkat masa PRU ke-14 dulu, dan sehingga sekarang dilihat begitu fleksibel. Pasal kita bukan fleksibel, tetapi kita faham apa prioriti kita. Ini yang dikatakan fiqh aulawiyat tu. Ya, kalau kita tahu apa yang keutamaan, maka kita akan sanggup bertolak ansur dalam perkara yang tak seutama untuk mencapai matlamat yang lebih utama. Lalu itulah sebabnya kita dikatakan mengalah dalam soal agihan kerusi, kerana bagi kita yang terpenting ialah kita capai satu kesatuan dan kerjasama yang kukuh di antara semua parti-parti yang wujudnya nak lawan Najib pada ketika itu. Dan sekarang ini begitu juga, kita nak lawan dengan Perikatan Nasional, bukan kita nak lawan sama kita. Lalu bila ada orang parti lain, rakan ataupun kawan kita yang nak lawan dengan Perikatan Nasional, maka kita bantulah. Memang bagi amanah itu perkara yang memang sepatutnya begitu. Okey, berbalik kita gunakan konotasi atau premis tadi memperkukuhkan kembali pakatan. Dalam konteks ni lah amanah bergolak sebagainya. Dalam keadaan untuk memperkukuhkan pakatan. Dan waktu itu kita dah sentuh tadi PRK Slim pergi ke PRN, Pilihan Raya Negeri di Sabah ini pula. Apabila amanah pula kali ini dilihat bersetuju, di mana warisan akan terhadapan dengan menggunakan logo mereka dan PRN yang akan datang ni. Walhal itu satu pandangan pula yang mengatakan kenapa amanah tidak bersekali untuk memperkukuhkan pakatan menggunakan logo keadilan. Logo keadilan. Kita dah guna logo keadilan semasa PRU ke-14. Itu menunjukkan kemampuan dan kesanggupan kita untuk mengutamakan kesatuan dan mengutamakan persoalan nak lawan dengan lawan kita. Dalam kes Sabah, kita semua tahu bahawa isu parti warisan sebagai parti yang memerintah ataupun yang memimpin kerajaan Sabah selepas PRU 14 adalah satu fakta. Mau kita nak mengakui ataupun kita nak nafi, terbulanglah. Tapi hakikatnya begitu, dan ketua menterinya adalah daripada parti warisan. Dan kita tahu juga bahawa yang dijatuhkan hasil daripada usaha khianat itu adalah kerajaan yang dipimpin oleh warisan dan diselamatkan oleh Datuk Seri Shafie Afdal yang bertindak pantas dengan membubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah. Lalu untuk kita nak dapatkan satu suasana di mana
rakyat memahami dan melihat bahawa warisanlah yang memimpin di negeri Sabah dan ianya merupakan parti yang berakar umbi di Sabah, maka kita menganggap bahawa ini satu sentimen yang penting yang boleh membantu ke arah kemenangan di negeri Sabah. Dalam suasana yang ada sekarang. Warisanlah yang dikhianati, ketua menteri mereka lah yang ingin dijatuhkan, pemimpin-pemimpin mereka lah yang dibawa ke SPRM, kononnya didakwa ada berlakunya salah guna kuasa dan sebagainya, dan memang kita tahu di Sabah warisan yang sasaran mereka. Untuk kita nak kukuhkan kedudukan warisan, untuk kita mengatakan okeylah, kawan kita sekarang ini dan walaupun dia bukan anggota Pakatan Harapan, kita masih iktiraf mereka sebagai kawan. Kawan kita sedang diserang, kita sokong kawan kita. Dan ini akan mendapat sokongan daripada rakyat Sabah. So ianya merupakan satu keputusan politik. Taklah bererti bahawa kita pentingkan warisan, kita tak pentingkan keadilan, kita tak pentingkan amanah sendiri dan sebagainya. Samalah macam bila kita PRU14, kita semua guna logo PKR, keadilan, kerana pada ketika itu, itulah tindakan yang sewajarnya dalam keadaan logo Pakatan Harapan tak diluluskan lagi. Itu. Betul.